أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mentadbir alam ini. Salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, pengikut-pengikut yang beriman pada Allah SWT sehingga ke hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekali lagi pada hari ini, yakni hari Rabu 25 hari bulan Ogos tahun 2021. Kita bertemu dalam siaran rakaman kelas takmir ataupun kuliah takmir Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Kita bersiaran menggantikan kuliah bersemuka Masjid Kampung Sungai Terap dan Surau 2 Al-Mursid Kampung Sungai Yu, Kuala Selangor. Jadi mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada diri saya dan juga diri tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dihormati sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita masih lagi teruskan lagi membincangkan tentang talak, iaitu tajuk kecil penyerahan talak kepada isteri dan sebahagian daripada masalah talak. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, yang pertama, menyerahkan talak kepada isteri. Suami boleh menyerahkan kuasa menjatuhkan talak kepada isterinya. Penyerahan ini hanya sebagai pemilikan talak kepadanya, iaitu kepada isteri. Tetapi dialah dengan syarat tertentu. Syarat jatuh talak yang diserahkan kepada isteri. Yang pertama, talak itu hendaklah secara langsung. Ia tidak sah dilakukan secara taklid. Seperti suami berkata, esok tiba, ceraikanlah dirimu. Ini tangguh esok, maknanya dia taklid, bertangguh. Dia kena langsung terus pada saat itu. Yang kedua, suami yang menyerahkan talak kepada isteri juga hendaklah seorang yang mukallaf, yang berakal, yang dewasa, yang tidak dipaksa dan sebagainya. Kerana itu talak tidak sah penyerahan suami yang masih kecil ataupun gila. Kemudian yang ketiga, isteri yang diserahkan talak juga hendaklah seorang yang mukallaf juga. Justru itu tidak sah menyerahkan kepada isteri yang masih kecil ataupun gila. Yang keempat, isteri hendaklah mentalakkan dirinya serta-merta. Sebaik sahaja suami menyerahkannya. Jika isteri menangguhkannya sebentar lagi ataupun sekadar tempoh memutuskan antara ijab dan kabul, maka perceraian itu tidak sah. Kemudian dalil harus suami menyerahkan talak kepada isteri, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke
28. Allah berfirman, Ya ayuhan nabiyyu kulla azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Maksudnya, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah, yang ini bayaran sagu hati kepada isteri berkenaan, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ini dalil berdasarkan Allah SWT ini, dan Allah Allah memberitahu kepada Nabi SAW supaya memberitahu kepada isteri-isteri baginda membuat pilihan sama ada kekal bersama dengan Nabi SAW ataupun memohon perceraian daripada baginda SAW. Maka sehubungan dengan itu, pilihan berpisah yang diberikan oleh Nabi SAW kepada isteri-isteri baginda tidak memberi kesan. Sudah tentu pilihan tersebut tidak mempunyai sebarang makna. Itu tuan-tuan ya, suami boleh menyerahkan talak kepada isteri dan isteri boleh mentalakkan dirinya dengan segera, tidak boleh bertangguh sebentar lagi, esok dan sebagainya. Kemudian sebahagian daripada masalah-masalah talak ini, sebagaimana sebut dalam kitab ini, yang pertama, jika lafaz talak dilafazkan dalam bahasa Arab oleh seorang suami yang bukan berbangsa Arab, sedangkan dia tidak mengetahui maknanya, dia tak tahu bahasa Arab, dia tak tahu apa benda cakap Arab ni, dia pun tak tahu, dia sebut saja kepada isterinya, maka tidak jatuh talak kerana tidak memaksudkannya. Tetapi jika lafaz itu dituturkan dalam bahasanya sendiri ataupun dalam bahasa Arab yang dipaham maknanya itu adalah kalimah talak, maka yang membawa makna perceraian, maka ianya jatuh walaupun ia tidak berniat sedemikian. Itu tuan-tuan ya. Itu kena hati-hati. Suami yang tidak faham bahasa Arab, jangan cakap-cakap Arab tertentu, jangan cakap-cakap dengan bahasa Arab yang dia tak faham. Bimbang nanti perkataan itu adalah perkataan cerai, dan kalau dia berniat cerai maka jatuhlah talaknya. Tapi kalau dia tidak berniat cerai maka dia tidak jatuh talak. Tapi kalau dalam bahasanya sendiri yang dipahami atau bahasa Arab yang dipahami itu adalah kalimah cerai, maka jatuh talak pada ketika itu berdasarkan kepada jumlah talak yang diucapkan. Sekiranya lafaz talak dalam bahasa sendiri itu tidak jelas bermaksud perceraian, maka niat menjadi syarat untuk menentukan jatuhnya tersebut sebagaimana lafaz dalam bahasa Arab juga. Itu disebut sebagai lafaz kinayah ataupun lafaz sindiran. Dia perlu kepada niat. Yang kedua, seandainya suami berkata kepada isterinya, aku tercerai daripadamu, dengan niat menceraikannya, maka talaknya jatuh. Namun begitu, jika tidak disertai dengan niat, tidak jatuh talak. Hal ini adalah kerana lafaz tersebut apabila disandarkan bukan pada tempatnya, ia menjadi lafaz kiasan, iaitu lafaz kinayah yang memerlukan kepada niat. Yang ketiga, jika suami berkata kepada isterinya, engkau tercerai, engkau tercerai, engkau tercerai, diselangi di antara tiga perkataan tersebut dengan diam yang dianggap memisah-misahkan menurut pandangan umum, maka talaknya jatuh 3. Dalam penghakiman, jika dia mendakwa pengulangannya itu untuk membuat penegasan dakwaannya itu tidak diterima kerana berlawanan dengan keadaan zahirnya.
Namun jika pengulangan tersebut berterutan bagi menunjukkan penegasan, maka jatuh satu talak sahaja. Walau bagaimanapun, jika pengulangan itu dengan niat talak 3, maka jatuh talak 3. Begitu juga jika dia mengulangi tanpa niat berdasarkan zahir lafaz tersebut. Ini. Kemudian yang keempat, jika suami berkata kepada isterinya, insya-Allah engkau tercerai. Dalam hal ini tidak jatuh talak sekiranya suami itu mentaklidkan talak itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, jika dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah kerana kehendak Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak diketahui. Jika suami tidak bermaksud mentaklid talak dengan kehendak Allah SWT, bahkan bertujuan untuk mendapat keberkatan ataupun tiada sebarang maksud, maka talaknya jatuh. Yang kelima, jika isteri mengucapkan kata-kata yang tidak disenangi suaminya, seperti bodoh ataupun keji ataupun apa-apa saja perkataan-perkataan buruk yang dilemparkan oleh isteri kepada suaminya, lalu suami pula menjawab, jika aku seperti yang engkau ucapkan, engkau tercerai. Andainya suami membalas kata-kata cacian isterinya itu untuk menunjukkan kemarahannya dengan lafaz, maka jatuh talak. Walaupun suami yang bukan seperti yang dikatakan oleh isterinya. Hal ini seolah-olah suami berkata, jika aku sebagaimana sangkaanmu, engkau tercerai. Sementara itu, sekiranya suami mentaklidkan lafaz itu dengan wujudnya sifat bodoh ataupun keji, atau apa sahaja sifat yang dikatakan oleh isteri kepada suaminya, atau tanpa sebarang maksud, maka talak jatuh apabila sifat yang ditaklidkan dengan talak itu benar-benar wujud. Oleh itu, jika suami bukan seorang yang bodoh atau keji, talak tidak jatuh. Jadi makna tuan-tuan, dalam perkara yang kelima ini, isteri mengatakan kepada suaminya bermacam-macam perkataan, bodohlah, laknatlah dan sebagainya, tak pandailah, malaslah dan sebagainya, maka suami pula membalas dengan kemarahan, kalau betul aku seperti yang kau kata, engkau tercerai. Maka betul-betul berlaku ke atas suaminya perkara yang disebut oleh isterinya, maka jatuh talak. Kalau tidak berlaku seperti yang disebut oleh isterinya, maka tidak jatuh talak. Itu pun tengok keadaan. Itu pun tengok keadaan. Kalau suami berniat menyebut macam itu dengan niat cerai talak, maka jatuh talaknya. Walaupun sedemikian, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara talak ini kenalah rujuk kepada mahkamah syariah. Kena rujuk kepada mahkamah syariah, perkataan-perkataan ataupun peristiwa-peristiwa, kalimah-kalimah yang diucapkan oleh suami dan juga kalimah-kalimah perkataan yang diucapkan oleh isteri untuk menjelaskan sama ada jatuh talak ataupun sebaliknya. Kerana dia tidak boleh dibuat sewenang-wenang. Kerana kalaulah 3 kali berturut-turut perkara itu berlaku, cerai, maka dia akan jatuh talak 3. Jadi maknanya kat situ kena berhati-hati dan kena mohon kepastian kepada mahkamah syariah untuk menentukan kesahihan perceraian berkenaan. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Semoga hidup kita ini akan berkekalan sehingga ke akhir hayat kita, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kehidupan berumah tangga akan menjadi kehidupan yang terbaik, yang sentiasa menggembirakan, dan tidak ada badai
di tengah lautan dan juga tidak berlaku sebarang konflik rumah tangga yang mungkin membawa kesan yang negatif kepada suami, bekas suami ataupun bekas isteri ataupun anak-anak dan juga kaum keluarga yang lain. Maka setakat ini saja, tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan kita menjaga supaya wabak penyakit COVID-19 ini akan sentiasa mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dunia ini di sekeliling kita ini. Maka kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ianya ditamatkan dengan segera, supaya kita dapat beribadah kepada Allah dengan sempurna, beramal ibadah dan juga bergerak ke sana kemari dengan tujuan untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jagalah SOP dan juga jagalah penjarakan fizikal dan juga sentiasa berwaspada kalau berada di tempat awam yang ramai dan tidak bersesak-sesak dalam sesuatu keadaan, untuk jaga dan juga untuk berusaha supaya pandemik penyakit ini akan diangkat oleh Allah SWT dengan segera. Kerana semua itu terletak di bahu kita dan kitalah yang akan menentukan sama ada ianya berterusan sehingga ke akhir hayat kita ataupun masih ada di sekeliling kita pandemik ini. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga perkahwinan kita, sekali kita berkahwin, itulah yang pertama, itulah yang terakhir dan itulah yang ada keberkatan di dunia dan juga di akhirat. Oleh itu, kalau kita nak berkahwin, mencari pasangan suami atau isteri, carilah pasangan yang beriman kepada Allah SWT. Carilah pasangan yang dapat menentukan kehidupan kita bahagia di dunia dan juga di akhirat. Jadi setakat ini saja tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.